Dan konon-konon tu macam gimmick dia lah dalam pertunjukan clown dia tu. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal satu kisah yang sangat, orang kata apa, psycho guys. Hari ni aku nak cerita pasal badut psycho pembunuh. Faham kan? Selalunya kita tengok kan, trend-trend badut sekarang ni adalah trend badut-badut yang seram, badut-badut yang menakutkan orang kan, and prank-prank badut semua tu. Tapi guys, cerita kali ni aku nak ceritakan pasal cerita yang real, cerita kisah benar. Dan kalau korang nak tahu, benda ni betul-betul terjadi dekat Amerika Syarikat. Badut ni pada awalnya dia hanyalah seorang penghibur kanak-kanak je. Tapi akhirnya badut ni berakhir dengan menjadi seorang pembunuh. So dikatakan dia jadi macam tu adalah disebabkan dia ada traumatic childhood memories. So masa dia kecil-kecil, dia selalu disek oleh bapa dia sendiri. So guys, kalau korang nak tahu dan kalau korang curious pasal kes ni, korang kena tengok video aku sampai habis. Dan jangan lupa untuk tekan like ramai-ramai, komen dan juga subscribe. Tolong like beramai-ramai. 2 kali aku cakap, okay? Tolong like dan jom kita start. So, nak jadi ceritanya, badut ni adalah seorang lelaki dan dia berasal daripada Amerika Syarikat bernama John Wayne Gacy. So, Gacy ni dia lahir pada 17 Mac 1942 dekat Chicago. So, Gacy ni dia ni adalah anak tengah daripada 3 beradik. So, bapa Gacy ni adalah John Stanley dan mak dia adalah Marion Robinson. So, John Gacy ni dia mempunyai seorang kakak dan juga seorang adik perempuan. Masa dia kecil-kecil, Gacy ni dia rapat dengan mak dia dan kedua adik-beradik dia. Tetapi hubungan dia dengan bapa dia ni agak tegang. So kalau korang nak tahu, bapa dia ni abusive dan dia ni selalu seksa Gacy ni waktu dia kecil. Dan bapa Gacy ni adalah kaki mabuk tau. Dia kuat minum arak dan dia selalu balik mabuk. So bapa kepada Gacy ni selalu panggil panggilan yang tak elok dekat Gacy ni. Contohnya macam sassy, dumb dan juga stupid. So nak jadi ceritanya, masa Gacy ni kecil-kecil, dia ni memang sangat terseksa bila hidup dengan bapa dia. Sebab bapa dia ni jenis suka comparekan dia dan juga kedua-dua adik-beradik dia ni. So fast forward, waktu tu Gacy dah meningkat dewasa. Pada September 1964, Gacy mula berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Marilyn Myre. Lepas 6 bulan diorang bercinta. Nak jadikan ceritanya, isteri dia ni adalah seorang anak orang kaya dan bapa mertua Gacy ni dia mempunyai 3 cawangan KFC dan akhir katanya bapa mertua dia ni suruh Gacy ni manage dan menguruskan ketiga-tiga cawangan KFC yang dia punya. Pada tahun 1967, Gacy ni dia mula start jadi psycho tau guys. Dia bukan setakat psycho tapi sangat mengerikan lah. Cerita dia macam ni. Pada waktu tu, dia mula mengumpan seorang budak lelaki yang berumur 15 tahun. So waktu tu dia umpan budak tu pergi dekat basement rumah dia. And then dia mula budak lelaki tersebut. Dan sebelum dia tu, dia ada buat something yang tak elok tau. Something yang itulah. Pada awalnya dia menjanjikan dekat budak lelaki tu dia akan bagi alkohol dan juga dia akan bagi tengok cerita yang 18 itulah. Dan pada akhirnya Gacy ni mula membunuh budak lelaki yang berusia 15 tahun tu. So fast forward, pada Mac 1968, Gacy ni dia mula mengaku dekat bapa dia yang dia dah buat benda-benda yang tak elok tu. Dia katakan dia cari lagi mangsa baru dia tahu. So kali ni mangsa dia berumur 16 tahun dan seorang budak lelaki juga. Dia buat benda yang sama dekat mangsa pertama dia. Dia mabukkan budak tu and then dia dan sebagainya tau. And pada akhirnya Gacy ni telah ditangkap buat kali pertama dan pada awalnya hukuman dia tu hanyalah 10 tahun penjara.
Tetapi selepas 18 bulan dia dekat dalam penjara, dia telah dikeluarkan dengan ikat jamin dan juga dia telah dibebaskan daripada penjara tersebut. So selepas dia keluar daripada penjara tu, waktu itulah wife dia mula minta cerai dan dia mula berpisah dengan isteri dia yang pertama. So segala hak penjagaan anak-anak dia ni semua isteri dia dapat, dan harta-harta dia semua memang dah tak ada sebab isteri dia dapat menuntut lah, sebab dia ni kan macam ada kes jenayah kan. So, fast forward, pada Julai 1972, dia mula berkahwin dengan seorang wanita iaitu ex-girlfriend dia waktu dia sekolah dulu. So, perempuan ni bernama Carol Hove. So, selepas diorang berkahwin, diorang pun berpindah ke satu rumah di mana rumah ni lah yang dikenali sebagai The Famous Murder House. So waktu ni keadaan jadi semakin teruk tau. Gacy ni jadi semakin teruk dan jadi semakin psycho. Pada waktu tu isteri kedua Gacy jadi fed up tau, sebab dia banyak menyaksikan budak-budak lelaki selalu keluar dan juga masuk dalam rumah dia tu. So pada akhirnya isteri kedua dia ni pun minta cerai sebab dia macam tak tahan lah, dan dia berbau something dekat suami dia ni, dekat Gacy ni. So selepas daripada tu Gacy ni jadi macam free man lah. Dia tak ada terikat dekat mana-mana isteri ke apa, dan Gacy dia terus lakukan perbuatan-perbuatan terkutuk dia tu dekat seramai lebih kurang 33 mangsa tau guys. Dikatakan cara modus operandi Gacy dekat mangsa-mangsa dia, biasanya dia akan pancing dengan offer nak bagi alkohol and then nak bagi tunjuk video-video benda tak elok tu, dan juga dia offer untuk bagi So kebiasaannya dia akan perangkap mangsa dia dekat dalam rumah tu dengan membuat pertunjukan magic, and then kan menggari mangsa dia ni, dan konon-konon tu macam gimmick dia lah dalam pertunjukan clown dia tu. So selepas daripada pertunjukan dia, biasanya dia akan terus menghabiskan nyawa mangsa-mangsa dia. Gacy akan mula mencekik mangsa dia dan benda tu akan berakhir dengan pembunuh. Nak jadi ceritanya, biasanya Gacy ni akan simpan mayat-mayat mangsa yang dia buat tu dekat bawah katil dia selama 24 jam. Selepas tu dia akan menguburkan dan menanam mangsa-mangsa dia dekat ruang bawah tanah rumah dia tu. So last mangsa Gacy ni dikatakan adalah seorang budak lelaki yang berumur 15 tahun yang bernama Robert Pius. And dekat situlah terkantonnya perbuatan-perbuatan jenayah Gacy ni. So waktu tu Pius ni, iaitu mangsa terakhir dia ni lah, dia tak balik rumah, and then keluarga dia pun mula mencari dan report file kehilangan anak dia orang. So nak jadi ceritanya, John Gacy dia auto jadi suspek tau, sebab ada saksi yang melihat orang terakhir Pius ni berjumpa adalah John Gacy. So polis pun mula mendapatkan warrant dan menggeledah rumah John Gacy. Waktu ni polis jumpa macam-macam bahan bukti geng. So pihak polis jumpa tempat yang John Gacy ni tanam mangsa-mangsa dia dan menjumpai tulang-tulang dan juga mayat yang telah ditanam di ruang bawah tanah rumah dia. Pada akhirnya John Gacy telah ditangkap semula dan benda dia menjadi satu histeri terbesar dekat Amerika Syarikat. So John Gacy ni akhirnya dihukum mati dengan menginjek satu macam liquid, dan permintaan John Gacy ni sebelum dia dihukum ni, korang nak tahu tak, dia minta untuk dia makan seorang budak tau, tapi polis of course tak layan kan, dan polis pun memberikan makanan terakhir dia iaitu sebakul ayam KFC, fried shrimp, french fries, fresh strawberry dan juga diet coke sebagai makanan terakhir John Gacy sebelum dia dihukum mati. Okay guys, so itulah kes yang aku rasa memang sangat-sangat tragis, dan aku tak tahulah kenapa manusia macam ni wujud je. Dia sangat-sangat psycho sampaikan orang kata apa tu, dia boleh makan budak, dia boleh buat macam tu tanpa segan silu. Mungkin disebabkan dia melalui traumatic childhood kan, tetapi aku tak boleh nak bersimpati sebab apa yang dia lakukan ni memang jenayah berat lah. So memang aku kata tak patut sebenarnya dia buat benda-benda macam ni. Jangan dekat mangsa-mangsa dia, bukan sikit, bukan 1-2, tapi seramai 33 orang mangsa tau. Okay, so itu adalah kisah tentang seorang badut pembunuh. Dan apa pendapat korang tentang kes John Gacy ini? Saya tinggalkan komen korang dekat bawah, dan macam biasa kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.